Allah telah menjadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu hadis yang bertaraf hadis hasan, Abdul Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata kunta nabiyyan ya Rasulullah?" Bila kau jadi nabi? Kata Sayyidina Umar, "Tak tahu bila Rasulullah jadi nabi." Rasulullah jawab, "Kuntu nabiyyan wal adab wal qisas." Aku dah jadi nabi, ni Muhammad, Umar. Ketika itu ada masuk lagi di antara roh dan jasad, belum menjadi. Maka apakah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya beliau telah dijadikan Allah dalam bentuk nur. Awal sebelum dia dilahirkan dalam bentuk insan, jasad di mana kita ketahui. Jadi kalau kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita ingat Rasulullah itu yang hidupnya itu antara tahun 571 Masehi waktu beliau lahir, ya, selama 63 tahun saja. Lepas itu habis, sudah tak ada. Sebelum itu tak ada, selepas itu tak ada. Dan Rasulullah telah ada, tapi bukanlah dalam bentuk jasad, bentuk nur. Bentuk nur. Bila kita sebut tentang nur, marilah kita lihat tafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala surah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menyatakan Allah adalah yang memberikan cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya Allah SWT itu seumpama sebuah lampu, sebuah kaca, barang kaca yang dalamnya dalam. Jadi para ulama mentafsirkan ayat ini, salah satu daripada maknanya ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan nur. Nur itu juga dikaitkan dengan keimanan, iman yang Allah letak dalam hati. Nur iman. Ya Allah letakkan dalam hati orang iman itu nur, cahaya. Dan cahaya itu seumpama sebuah lampu yang diletakkan dalam malam, yang malam kaca itu bersinar-sinar, ka'annaha kawkabun durri, macam bintang sangat terang. Di mana kata bintang ini? Dia duduk di dalam malam kaca itu, yang yuqadu min syajaratil mubarakah, yang dinyalakan itu daripada pohon yang barakah dengan minyak zaitun, yang cahayanya sampai pada timur dan barat. Zaituha yudini walau lam yamsashu nar. Diumpamakan keimanan yang Allah letak dalam hati orang beriman macam cahaya yang dibakar dalam, yang muncul daripada minyak zaitun. Minyak zaitun itu sudah ada nur, cahaya. Diletak dalam pula dalam barang kaca, dinyalakan, terangnya itu. Nurun ala nur yahdillahu binuri man yasha. Di sini yang saya nak kupas. Allah menyatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini ada sahabat tanya, apa maksud nurun ala nur, cahaya atas cahaya? Nama juga cahaya tu, mana cahaya? Kalau ikut pada tafsir itu, cahaya itu cahaya minyak zaitun. Kemudian ada cahaya minyak zaitun itu ada cahaya lagi, cahaya punya terang. Itulah cahaya yang diletakkan dalam qalbi orang beriman, sangat terang. Kemudian ada satu tafsir yang dia bilang maksud nurun ala nur itu ialah nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang puncanya dari nur Allah Subhanahu wa taala. Dua nur. Nur Allah itu terpancar dalam hati orang beriman.
dalam bentuk ilmu. Bila kita dapat ilmu itu dah satu nur. Itu bila nur yang kedua amal. Nur pertama ilmu, nur kedua itu amal. Nurun ala nur. Maknanya bila kita mengaji ilmu, faham ilmu daripada ulama-ulama kita itu, hati kita ni ada nur, terang. Tapi bila kita mengamalkan ilmu itu, dia datang satu nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi. Bila kita beramal dengan ilmu kita itu, dia akan cahaya lagi terang. Yang mana Allah menunjukkan dengan nur itu, bagi nurnya itu siapa yang dia mahu. Maka dikaji lagi. Ilmu ini datang daripada mana? Allah. Itu nur yang pertama. Ilmu ini datang daripada Allah. Nur yang kedua itu amal. Amal ini datang daripada mana? Macam mana kita tahu cara nak beramal? Macam mana kita tahu cara nak selawat? Macam mana kita tahu cara nak semayang? Macam mana kita tahu cara nak puasa? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang pertama itu nur Allah. Nur yang kedua itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bila kita hubungkan dua itu, hubungkan hati kita kepada Allah, ini nur yang pertama. Terang. Dah terang kan? Jauh dah. Kemudian kita hubung pula hati kita ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita amalkan ilmu yang kita ada, jadilah dia nurun ala Allah, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu bi nurihi man yasha. Namanya Allah memberikan petunjuk bagi nur yang kita ada. Ini berangkat secara suci nurnya baik-baik. Nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercemerlang melalui amal yang kita dapat. Yang mana amal itu datang daripada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digabungkan dengan nur Allah yang ilmu dari itu, dapatlah kita melalui itu Allah memberi petunjuk bagi nurnya ini. May yasha, siapa yang dia pilih? Siapa-siapa yang dia pilih? Jadi faham di situ tuan-tuan. Malam ini kita berselawat. Malam ini kita banyak memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap selawat yang kita buat ini, dia ada berkait dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nur itu? Nur itu berada pada amal yang kita buat. Nur itu ada pada kalam kita membaca qasidah. Nur itu tuan-tuan berada dalam diri kita. Kerana asal setiap kejadian itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diri kita. Jadi bayangkan tuan-tuan, berapa banyak nur ini. Berapa banyak nur yang kita dapat pada majlis ini. Bila kita datang tadi sempat lampu ni padam, gelap. Saya datang, selawat dalam gelap. Tak nampak apa yang membaca je. Tapi bila lampu ni on yang kita pun nampak dah orang kat depan. Begitu pentingnya cahaya nur itu penting. Nur lampu ni kalau tak ada, kita pun tak nampak depan. Berselawat dalam gelap. Tapi bila lampu itu dah on, kita pun nampaklah siapa yang sebenarnya sedang berselawat. Apalagi kalau nur selawat itu dah masuk dalam hati kita itu. Nur daripada ucapan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk dalam hati kita itu, kita akan menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap kehidupan kita ini. Nurun ala nur. Yahdillah li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya. Cahaya yang timbul daripada kita mengamalkan daripada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apabila kita betul-betul mengikut dia, maka terpancarlah. Inilah sebabnya tuan-tuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melepaskan walaupun satu amalan-amalan yang mereka lihat ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka ikut.
Pasti mereka ikut, karena rahsia untuk menghubungkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala justru melalui mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sifatnya, pada af'alnya, pada ahwalnya, secara terperinci, cara makan, cara minum yang kita ambil lekeh setiap sudut. Cuma masalah kita di akhir zaman, kadang-kadang kita hanya mengikut zahir Nabi saja, tapi batin Nabi macam mana? Sabarnya Nabi, gembiranya Nabi, gerunnya Nabi dengan akhirat, itu hal Nabi, ahwal Nabi. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka justru menurut mengikut apa saja yang ada pada Nabi itu, zahiran wa batin. Zahir dan batin mereka itu langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diucapkanlah oleh para ulama, atruku ila Allah masiratu ila man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tuju pada Tuhan, semua tutup. Kalau kita ni orang yang bercita-cita nak dapat makrifat pada Allah, tak dapat, melainkan orang-orang yang mengikut athar Rasulullah SAW, mengikut jejak langkah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, timbul pula soalan yang kedua, macam mana kita nak tahu yang kita buat ni betul-betul hak Nabi buat? Adakah memajar dengan kita baca Quran dan hadis macam yang didakwa oleh para Wahabi, atau macam mana? Untuk kita memahami dengan sejelas-jelasnya bagaimana kita nak mengikut, nak mengamalkan apa yang Nabi buat dan Nabi suruh dan Nabi larang, maka Nabi telah meninggalkan pewarisnya. Siapakah mereka itu? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itulah pewaris. Artinya apa? Kalau waris ni maksudnya macam mana? Kita tengok seorang budak ni, rupa dia macam bapak dia, ni anak mat ni. Macam mana tuan tahu? Rupa sama, muka sama, gendutnya sama, mata sama. Ini anak mat ni. Macam mana kita nak tahu satu orang itu pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya, ahwalnya, sabarnya mencerminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, untuk kita berhubung dengan Nabi, mengetahui sebenar-benarnya bagaimanakah tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia ada silsilah, dia ada orang yang menyaksikan Nabi, itu para sahabat. Dan orang yang menyaksikan sahabat itu namanya tabi'in. Yang menyaksikan tabi'in itu tabi'in, terus sampailah kepada guru yang mendidik kita, ulama yang mendidik kita itu. Ya, dengan melihat mereka itu, pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dapatlah kita memahami sedikit sebanyak tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika itu kita terhubung secara ilmunya, amalnya, adabnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul soalan, Ustaz, habis kalau kita ni belajar adab dengan guru belajar adab dengan guru, habis yang ajar adab Rasulullah siapa pula? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabani ya Rabbi, yang mengajar Rasulullah adab Allah Rasul. Macam mana cara Allah mengajar adab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Justru melalui Al-Quran. Sebab itu ada sebuah hadis, innal Qur'ana ma'dabatullah fil ardh. Ma'dabatullah fil ardh. Adalah Quran itu ma'dabah. Ma'dabah maknanya tempat mengambil adab, tempat belajar adab yang datang daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Artinya reshaping, pembentukan akhlak Nabi itu langsung daripada Allah. Langsung daripada Allah. Langsung daripada Allah. Bukan ayahnya, bukan ibu. Inilah antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya yatim, menjadi hujah
Hujahnya adab Nabi siapa dia? Bukan pak saudara dia, bukan mak dia. Allah. Kadang Allah yang mengajar adab langsung kepada Nabi SAW melalui Quran. Bila ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimanakah Rasulullah akhlak Nabi? Kana khuluquhu Quran. Kana khuluquhu Quran. Nabi itu akhlaknya Quran. Quran. Al-Quran itu kan Nabi. Quran itu kalau diterjemahkan dalam bentuk orang adalah pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita memahami sesungguhnya bagaimanakah akhlaknya Nabi itu, perlu pada ilmu. Perlu kita faham ilmu. Ilmu itu datang daripada mana? Ilmu itu datang daripada ulama kita yang silsilah mereka itu sambung terus kepada beliau. Bersambung ini tradisi ilmu. Jadi tradisi ilmu dah yang perlu kita teruskan, kerana ilmu yang dimaksudkan sini ilmu yang menjurus kepada amal, bukan ilmu semata-mata riwayat. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, laisa al-ilmu bi kathrati riwayat wa innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Ilmu itu bukanlah membanyakkan riwayat. Bukan mana ilmu ni satu orang dia bercakap, qala Rasulullah SAW, qala riwayat itu, riwayat ini, itu maklumat tuan-tuan. Tradisi ulama kita tidak pernah mengertikan ilmu itu macam ni. Ada ilmu macam mana? Walakinnal ilma nur. Ilmu itu cahaya. Yuqdhafu fi qalbi. Yang Allah letak dalam hati. Bila kita dengar ulama bercakap, bila kita dengar orang yang silsilahnya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada transfer, nur, cahaya dia. Cahaya tu, cahaya daripada hatinya itu, ilmu yang datang bersilsilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpindah pada diri kita. Sampai kita menjadi terang, jadi nampak mana betul, mana salah. Nampak yang mana yang sebenarnya, yang dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita boleh buat, sampai kita boleh ikut. Barulah setelah itu, bila ada nur ilmu dan nur amal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita itu, dengan sendirinya kita akan terbentuk, tercorak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan terhasilnya ma'rifatullah. Karena kalau tidak ada perjalanan seperti itu, kita tak akan sekali-kali terbuka untuk mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu apa tuan-tuan? Orang selalu cerita ma'rifatullah, ma'rifatullah. Kenal Allah, kita kena kenal Allah. Apa makna kenal Allah? Kalau kita tengok lagi kita tasawuf, makna ma'rifatullah itu Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, sehingga hambanya itu mengenal akan Tuhan. Apa makna makrifah? Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, sehingga hambanya itu mengenal akan Allah. Jadi macam mana Allah memperkenalkan dirinya itu? Macam mana? Allah gerakkan kita ni pergi jumpa ahli-ahlinya itu, ulama-ulamanya itu, pewaris-pewarisnya itu, yang mereka itu seolah-olah wakil Allah, menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita siapa Allah. Dan wakil daripada Allah yang paling besar siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya yang Allah menunjukkan dengan cahaya itu, bagi cahayanya itu siapa yang dia kehendaki. Dan setiap kali kita berselawat, cahaya itu makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Sudah jelas perjalanan kita ini. Jadi jangan kita melekehkan selawat, jangan kita melekehkan majlis-majlis seperti ini. Jangan kita pandang majlis selawat ini semata-mata lepasnya ada kambing lah. Ada, oh yes, kambing. Kambing itu sebahagian kita.
Sebab tu tuan-tuan, kalau ulama-ulama kita majlis selawat, majlis maulid ni, selain daripada mengadakan qasidah yang merdu, yang sedap kita dengar dan ceramah, maka makan dia pun kena sedap juga. Sebab tuan-tuan, sebab bila kita selawat ni, segala yang kita baca ni dia masuk dalam makanan yang kita nak makan. Nasi yang kita nak makan, kambing kita makan, apalagi pula tuan rumah tu dia ikhlas juga. Dia bercampur. Bila kita masuk, kita makan tu, masuk dalam perut kita tu, nurun ala nur. Bukan kambing yang masuk, nur masuk. Paling rasa ini apa ni? Nur masuk dah, kena makan banyak sikit lah. Kalau boleh bagi berhabis semua. Sebab apa? Sebab makanan yang ada di majlis ini sudah bercampur dengan nur selawat, sudah bercampur dengan zikir. Apalagi kalau berjemaah seperti ini. Kerana setiap orang ni, setiap orang beriman dia ada syafaat. Dia ada syafaat. Kita kalau tengok orang beriman, kita akan nampak nur syafaat kat diri dia. Saya ingat dulu waktu Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa, insyaAllah tuan guru kita Tuan Haji Abdul Rauf nak jemput beliau datang. Masa saya khidmat dengan dia, beliau ni ada satu amalan dia. Bila berjalan, dia akan salam dengan semua orang, tak kira siapa. Adakah itu penjual, adakah peniaga, adakah orang susah, ada orang masjid lagi dah. Di mana ya Syekh? Nak salam semua. Dia kata likulli mu'minin syafaat. Tiap-tiap seorang ni ada syafaat. Ada syafaat. Dan kita tak tahu siapa yang akan memberi syafaat pada di akhirat esok. Tak tahu siapa. Diri tiap-tiap orang ni ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia layak memberi syafaat. Jadi kita kalau jumpa orang beriman di masjid, di surau, anak kalau lepas semayang, itu tuan-tuan, kalau lepas semayang jemaah itu paling kuat cahaya nur itu. Kalau kita pandai, kita tengok dia tu, kita nak rebut nur itu. Salam. Kita senyum sebab kita nampak nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ambil sikit. Kita ambil sikit, kita ambil sikit. Lepas tu kalau kita cuba tuan-tuan bandingkan berjumpa dengan teman satu surau dengan masjid, teman kawan dekat dalam pejabat kat rumah macam mana? Beza. Yang mereka tak ada nur. Perasan atau tak perasan? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua membawa nur. Semua membawa cahaya. Apalagi kalau ustaz-ustaz yang rajin berselawat, macam ustaz kita ni, ada membawa pula kiswah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa pula barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur, semua itu nur. Dan kita selaku manusia sangat berhajat pada nur. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi ay yasha. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Cahaya pertama, ilmu daripada Allah. Cahaya kedua, amal yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat nur ni. Dua nur itu, ya, kita ada majlis selawat, masuk dalam kali kambing, makan tak cukup, masuk makan ini nur, bukan kambing, nur. Jumpa orang beriman, nur. Salam mereka itu, ambil mereka itu. Ya, inilah rahsia di sebalik sirrus syariah, rahsia di sebalik syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh berhimpun? Kenapa kita disuruh solat berjemaah? Kenapa kita disuruh mengadakan majlis-majlis selawat seperti ini? Kerana kita ini mendapatkan nurun ala nur, yahdillahu bi nurihi may yasha. Allah, kita nur ini bagi pasak betul-betul dalam hati kita. Jangan kita memperlekehkan majlis selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita datang dalam majlis seperti ini, hati kita jadi ringan. Hati kita rasa farah, surur, kegembiraan. Mana datang itu tuan-tuan?
Kalau kita betul-betul connection, kita hubung betul dengan majlis ni, kita tumpu betul pada ma'ani yang ada dalam majlis ni, kegembiraan yang tak tahu nak cakap, tiba-tiba masalah semua hilang. Nampak tak tuan? Nurun ala illahu nurihi. Allah memberi petunjuk dengan cahayanya itu. Siapa yang dia kendaki? Maknanya tak semua orang. Ada juga datang majlis sini cakap banyak sangat, saya tidak nak makan, lama sangat ni, cepat sikit. Ada yang ini yang nak aku dengar ni, tak pernah aku dengar ni, ini yang nak aku bawa balik. Ini macam-macam. Karena Allah mengatakan yahdillah binuri man yasha. Siapa yang Allah kejar, kalau Allah tak kejar tak dapat. Ini dari hari ini. Begitu juga Nabi SAW seperti mana saya pernah ceramah. Kalau siapa pergi kepada makam Nabi SAW, kalau betul masuk dulu, dia ada tulis syafaati li kabair. Syafaati li kabair. Syafaatku bagi umatku yang berdosa besar. Allah. Hari kiamat besok, sudah ada satu orang tua dia tanya, masa itu saya ceramah hari ini. Ceramah mana dah? Ada satu orang tanya, Ustaz, baik Nur. Dia tanya, Ustaz, hari kiamat besok kalau kita tak ikut Nabi, kita bagaimana? Dia tanya, hari kiamat besok, Ustaz duk cerita syafaat, kalau tak ikut Nabi bagaimana? Kita boleh masuk neraka. Tak ikut Nabi masuk neraka, masuk mana lagi? Hari kiamat besok kita dua pilihan saja, tak syurga neraka. Tak ikut Nabi, masuk neraka. Nak masuk mana lagi? Allah. Sedar atau tak sedar, kita hanya ada dua pilihan kalau kita mati. Syurga neraka. Quran tak pernah menceritakan pilihan yang ketiga. Setiap ada ayat menceritakan tentang syurga, pasti lepas itu tentang neraka. Bila Allah menceritakan tentang neraka, lepas itu Allah cerita tentang syurga. Kenapa begitu? Berkata ahli-ahli mufassir, ahli-ahli tafsir, apa yang nak disampaikan kepada kita itu tuan-tuan, kita tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Mati kita dua, syurga atau neraka. Karena ikut Rasulullah pasti neraka. Kenapa tuan-tuan? Siapa di sini angkat tangan confident, dia tadi sembahyang maghrib, daripada subuh maghrib dia khusyuk, dia confirm dia Tuhan terima angkat tangan. Saya confirm Ustaz, amal saya Allah terima, no problem, angkat tangan. Siapa pun tak berani, saya pun tak berani. Siapa berani confident kalau dia mati saat ni, kalau dikira segala amalnya pasti lebih berat timbangannya yang sebelah baik nak banding sebelah jahat, angkat tangan. Saya pun tak berani. Kenapa tuan-tuan? Ini realiti. Dengan dosa yang kita buat ni, adakah kita mampu untuk masuk ke syurga? Kerana tak ada pilihan. Oh, saya beramal kerana Allah, saya tak pandang syurga ni, okey lah. Besok dah dua, nak masuk neraka syurga, nak masuk syurga. Tadi kata tak kisah, syurga habis macam mana? Syafaati likan. Syafaatku, kata Nabi SAW, bagi orang yang berdosa. Kalau kita merasakan diri kita ini banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kesalahan, di manakah harapan kita tuan-tuan? Syafaat Nabi SAW. Soalannya sekarang, macam mana nak dapat syafaat itu? Kan itu. Nak dapat syafaat itu, kena ikut ustaz. Ustaz ni dia boleh bawa banyak jasa, membawa anak-anak muda zikir, bawa orang selawat. Saya pun tak boleh nak buat. Ikut ustaz. Ikut mana-mana guru yang mengajar kita tu, bukan mengajar, mengajak kita mengikut dia tu selawat. Dan salah satu cara Nabi mengenal kita selawat. Selawat tuan-tuan. Kerana selawat ni tak kira kita lalai dan tak lalai dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya marratan wahidah shalla alayhi 10 marrat. Siapa selawat kepada aku sekali, Allah selawat kat dia balik 10 kali. 10 rahmat satu. Dan kalau kita mengaji kitab tauhid, dekat diri kita ni ada 10 malaikat. Malaikat kat kepala, malaikat kat kiri,
kanan, kiri, depan, belakang. Tapi ada satu malaikat, dia duduk atas bibir. Kerjanya satu je. Bila insan itu berselawat, dia akan ambil selawat tu, lari selaju-laju terus kepada makam Nabi SAW dan sampaikan selawat itu pada baginda. Ya Rasulullah, hamba datang daripada Seremban. Di mana Seremban tu? Dekat rumah Muzammil Tuan Haji Newas. Ada apa? Kami bawa selawat. Tuan punya nyanyi dia selawat satu kali. Dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senyum Nabi SAW, gembira Rasulullah. Rasulullah menjawab selawat kita itu. Rahmat kembali kepada beliau. Pergilah balik malaikat itu, jumpa balik, duduk balik, bawa rahmat, bawa 10 rahmat daripada Allah Ta'ala, bawa pula salam Nabi itu kepada kita, duduk balik lagi. Satu selawat. Ustaz kalau selawat satu sekali, kita tak penat ke Ustaz? Itu malaikat yang ada. Kita tak penat. Itu kerja dia. Kerjanya bawa selawat terus. Bayangkan tuan-tuan, Allah jadikan satu malaikat khas bawa selawat itu jadi. Lain tak ada. Ini amal-amal penting. Kenapa tuan-tuan? Syafaati likabar. Kita nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa ada pula syafaat-syafaat yang kecil. Syafaat para ulama, syafaat para hufaz, orang menghafal Quran, syafaat hamba-hamba Allah yang soleh, dan syafaat orang-orang beriman yang kita tak tahu siapa mereka itu. Sebab itu tuan-tuan, husnuzon sangat penting. Husnuzon, sangka baik sama umat Islam. Sebab kita tak tahu, tantang orang yang kita benci ni ada syafaat, inilah yang besok jatuh kita. Tapi sebab kita bermusuh dengannya, kita dah tak dapat syafaat. Allah, ada satu silap dia, kita buang dia ni. Ustaz tak boleh pakai, dia ni cakap dia lebih, buang. Kita buang 3 kita ambil seorang. Kita terlupa yang syafaat orang beriman Allah bagi pada tiap-tiap orang yang kita tak tahu siapa. Okay? Kita kena sangka baik dengan semua orang beriman. Kita kena sangka baik dengan semua guru-guru. Kita kena sangka baik dengan semua para wali Allah. Sebab kita tak tahu yang mana satukah syafaat itu untuk kita. Maka wajib kita itu bersangka baik dengan semua orang beriman. Barulah timbulnya akhlak. Barulah timbulnya akhlakul karimah. Akhlak Nabi itu timbul dengan kita ada husnul sunnah. Ya, saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini. Marilah kita sama-sama menghayati zahir Nabi, batin Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pakaikan pada diri kita. Kita ingat yang Nabi itu bukan hanya jasad, bukan hanya roh, tapi nurun ala nur. Yahdillahu bi nurihi man yasha. Dalam diri kita itu amalkan sungguh-sungguh, ya. Pandang dengan pandangan baik sangka dengan seluruh umat Islam. Buang semua sifat-sifat mazmumah. Pandang nur Muhammad yang ada pada mereka itu. Cari syafaat-syafaat mereka itu. Kita masa tak banyak, kita nak balik dah. Mungkin kita ada 10 hari lagi, mungkin kita ada setahun lagi, mungkin kita ada 2 tahun lagi. Amal kita tak cukup nak menjamin keselamatan kita di akhirat besok, melainkan dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungkan diri kita dengan orang-orang soleh, hubungkan diri kita dengan para wali Allah, hubungkan diri kita dengan ulama-ulama as-salihin. Cepat pegang mereka itu, khidmat dengan mereka itu, barakah mereka itu, supaya kita semua selamat di akhirat besok. Sebab itu kalau ulama-ulama, ya, kalau zaman Utsmaniyah itu, bila dia jumpa satu orang, dia cakap, kita dah nak berpisah. Semoga siapa yang besok meninggal, entah saya entah kamu, kalau kamu yang masuk syurga, sambutlah tangan. Kalau saya yang masuk syurga, saya sambut tangan tu. Baik, sama-sama. Itu ada orang dulu gitu. Kalau Tuhan besok, janganlah lupa kat saya. Kalau saya masuk, saya tak lupa Tuhan. Ini adab yang kita dah hilang. Kita pandang orang, kita pandang lagi, kita cari kesalahan orang, kita jadi jurnalis,
cari. Kita lupa nak bersangka baik sesama umat Islam. Kita ingat kita boleh masuk syurga tu dengan sembahyang tahajud kita, dengan puasa kita, dengan sembahyang kita yang tak khusyuk itu. Lupakan tuan-tuan, keselamatan itu ada pada syafaat Nabi SAW. Keselamatan itu ada pada syafaat orang beriman. Maka banyakkanlah bersangka baik, banyakkanlah beristighfar, banyakkanlah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melapangkan jalan kita kepada Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.